Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat saya yang di luar sana, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Saya ada menerima satu rangka tindakan blueprint yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara yang dinamakan sebagai rangka tindakan blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Saya ada baca serba sedikit tentang blueprint ini dan saya amat terujalah untuk berkongsi. Saya rasa inilah sesuatu yang perlu dilakukan di Malaysia sekarang ni, dan sebab perpaduan negara juga pentingnya dalam membina agama, dalam membina bangsa dan juga dalam membina keadaan perpaduan negara rakyat kita di Malaysia. Dan dalam isi kandungan yang ada di dalam blueprint ini ada merangkumi aspirasi-aspirasi yang perlu rakyat Malaysia faham, termasuk strategi-strategi perpaduan yang mungkin boleh menyatukan kita semua, malah bukan saja menyatukan, mungkin boleh membawa kita ke arah memahami agama masing-masing. Itu sangat penting. Saya rasa itu adalah salah satu inisiatif dakwah yang kita patut puji. Dengan cara yang betul, dengan mentaliti yang betul, I think is a very good initiative. Jadi izinkan saya membaca serba sedikit tentang objektif rangka tindakan blueprint ini. Pertama adalah untuk memahami konsep perpaduan dalam konteks Malaysia. Ialah kita kan pelbagai etnik, pelbagai bangsa, dan mungkin itu satu yang cukup penting. Kedua adalah mewujudkan visi dan aspirasi perpaduan yang jelas untuk dicapai dalam tempoh 10 tahun akan datang. Yes, I think we must have a long term and short term punya thinking, macam mana nak mengukuhkan lagi perpaduan rakyat Malaysia supaya kita tidak berpecah belah sesama sendiri. Dan yang ketiga, menggariskan anjakan strategik dan inisiatif bersasar yang komprehensif bagi merealisasikan aspirasi perpaduan yang dihasratkan. I think this is also a very strong point, sebab what we have to do, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambilkan dan sasaran yang kita ingin capai hasil daripada blueprint ini. Jadi saya teruskan juga dengan sedikit detail yang ada. Kalau diikutkan, dia ada 3 aspirasi. Aspirasi yang pertama adalah berkaitan dengan membina rakyat yang patriotik dan demokratik. Kedua, aspirasi kedua, membentuk identiti nasional. Dan yang ketiga adalah aspirasi mengukuhkan ekosistem perpaduan. Saya rasa kalau saya baca dengan betul, of course dia akan menerapkan sedikit unsur-unsur keagamaan, terutamanya agama negara kita, agama Islam sebagai agama yang rasmi, pasti ada di dalam aspirasi tersebut. Yang menarik perhatian saya adalah aspirasi nombor 2, iaitu strategi nombor 5 yang menyatakan tentang mengukuhkan kesefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai etnik. Dan di dalam strategi tersebut ada 3 anjakan strategi yang lain. Jom, let's go and have a look. Aspirasi nombor 2, strategi nombor 5. Ini dia. So, apa yang dikatakan di sini adalah, maksud dia, pemahaman dan penghayatan budaya dan adat resam pelbagai etnik wajar didedahkan dan dibentuk di peringkat sekolah lagi. Agree? Sebab I think kita daripada kecil lagi, kita dah bersama-sama, we went to the same school. Jadi maybe the government need to think about macam mana nak diterapkan ke dalam sekolah-sekolah yang hanya khusus kepada bangsa-bangsa tertentu lah. Mungkin kalau mereka dapat adopt blueprint ni, lagi elok lah. Jadi institusi pendidikan memainkan peranan dalam menyediakan suasana yang kondusif dan menggalakkan pencampuran dalam kalangan pelajar, serta peranan para pendidik selaku ejen perpaduan harus diberi penekanan. Jadi mudah-mudahan guru-guru dan cikgu-cikgu boleh menjadi ejen perpaduan lah. Sebab kalau budak-budak sekolah rendah mereka masih mentah, kalau diterapkan daripada awal, that's very good. And then bagi yang dah sekolah menengah, mungkin mereka lebih boleh menerap apa maksud aspirasi kedua ini. Dan dalam aspirasi kedua, strategi kelima ni ada 3 anjakan. Anjakan pertama adalah membina
kefahaman terhadap kepelbagaian yang dimiliki. Yes, we have a lot of differences, but there's a lot of common things that we can stay together and stay united. Dan yang kedua, anjakan kedua adalah memantapkan modul silang budaya. I think this is more to the more you understand that particular race, the more you understand the particular budaya yang ada dekat Malaysia ni, the better. Contohnya, if you want to understand Chinese more, and you need to know budaya kita lah. Bukan menerap tapi memahami. Bila dah memahami, nanti mudah buat dakwah pada kita, kan? Sepertilah kawan-kawan saya ketika saya berada di sekolah, ketika saya berada di sekolah menengah, politeknik, samalah. Sebab mereka juga memahami keadaan saya sebagai seorang Cina, jadi dia pun memahami budaya saya dan insyaAllah boleh berdakwah pada saya sehingga saya memeluk agama Islam. Dan anjakan ketiga, memupuk keharmonian agama. That is very important. And saya harap memupuk keharmonian agama ni, pertama memang kita harus respect semua agama yang lain, that's for sure. Sebab Islam pun bukan agama yang memaksa orang yang beranut agama lain untuk memaksa masuk Islam. Tapi I am very confident that agama Islam lah yang boleh menerajui perkara ini. Sebab our agama Islam ni perfect. It's a peaceful agama. It's a very complete. Dan dari segi perpaduan ini, dari segi keharmonian ni, I think Islam can take the lead. Dan yang lain bolehlah kita sama-sama kongsi apa juga kebaikan agama mereka. Tapi yang penting the leadership has to be from Kementerian Agama lah, agama Islam kita. Saya share lagi sedikit tentang apa detail yang dimaksudkan sebagai anjakan strategik satu tu. Dia, perkara ini memastikan masyarakat perlu saling berhubung, belajar tentang budaya etnik yang berbeza dan memahami agama lain supaya dapat berkomunikasi secara harmoni. This is very good. Kalau semakin ramai yang memahami agama Islam, saya rasa semakin chances of them untuk memeluk agama Islam tu semakin tinggi. I betul-betul setujulah dengan anjakan strategik ini. Konsep ini memerlukan masyarakat saling mengenali, menghormati dan menerima kepelbagaian yang wujud. Jadi apabila kita dah confident bahawa agama Islam itu adalah agama yang paling unggul, saya rasa kami tidak akan terasa tergugat ataupun terugut lah. Saya rasa we should be the agent of change untuk memberitahu mereka that our agama Islam adalah agama yang sempurna. Anjakan strategik kedua iaitu memantapkan modul silang budaya. Apa yang perlu kami lakukan ialah pendedahan kepada kepelbagaian yang kita miliki, sama ada kepelbagaian agama, bangsa, kaum, etnik, budaya dan adat resam perlu diberi seawal usia kanak-kanak, iaitu di peringkat prasekolah lagi, dan perlu diteruskan sehingga ke peringkat IPT. Ini penting untuk kita dapat melahirkan individu yang memahami dan menghormati perbezaan yang wujud dan akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang punya nilai toleransi yang tinggi. So I think the key word here is toleransi. Maksudnya the more we understand each other punya culture, the more we understand each other punya adat resam, the more we will be able to tell you sebenarnya how do you align dengan kita punya agama Islam. I nampak macam tu je. Kita memberikan sikap nilai toleransi yang tinggi dan memberitahu mereka, menunjukkan kepada mereka di manakah kelebihan agama Islam ni, dan semoga mereka dapat memahami keseluruhan dan insyaAllah boleh menerima agama Islam itu sendiri. Again, I nampak tidak ada salahnya, tapi yang penting agama Islam perlu take lead. We have to take lead. Yeah. And third one, anjakan strategi ketiga, memupuk keharmonian agama. So usaha memupuk keharmonian antara agama perlu diperbanyakkan, termasuklah melalui aktiviti-aktiviti sosial seperti perjumpaan wakil-wakil agama, penlibatan dalam majlis keramaian tanpa mengira latar belakang agama. Usaha ini juga boleh dilaksanakan secara aktif dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosi budaya harmoni. For me, yes, saya rasa we have to duduk dan banyak membuat musyawarah, banyak membuat perbincangan peringkat di berbagai peringkat, di peringkat sekolah, peringkat universiti, di peringkat tempat kerja, di peringkat keagamaan, di peringkat kementerian dan sebagainya. So usaha-usaha ini memang saya pujilah, sebab apabila seseorang yang bukan Islam tu, dia semakin banyak ni memahami Islam, agama Islam itu sendiri, dan betapa toleransinya agama ni, betapa lengkapnya agama Islam kita ni, dan betapa rupanya dan dapat mereka dapat jawapan daripada ahli-ahli agama kita, ustaz-ustaz kita. Jadi semakin dia memahami, semakin terbukalah hati mereka dan juga niat mereka, minda mereka untuk menerima Islam.
Jadi I hope this blueprint akan jadi satu reality, dan kepada semua pendakwah-pendakwah yang di luar yang sudah yang cukup hebat, bolehlah saya rasa saya cadangkan untuk sama-sama uh, menyokong blueprint perpaduan ini. Tapi saya selalu menyatakan bahawa kita kena confident bahawa Islam is the best, Islam adalah yang paling baik, dan Islam has to take lead. So dalam setiap program, setiap strategi, setiap perjumpaan dan setiap pertemuan, setiap perbincangan, setiap muzakarah dan sebagainya, we have to be the moderator, and sebaik-baiknya kita lah yang bagi jawapan dia, dan kita dapat membandingkan dengan baik, dengan harmoni, dan semoga dengan kita take lead, jadi kita akan membawa mereka kepada kita dan memahami agama Islam. Jadi ada satu saranan, ialah nak katakan bahawa mereka nak tubuhkan jawatan kuasa keharmonian antara penganut agama. Harmoni merupakan platform untuk memantapkan iklim perhubungan yang baik dalam kalangan pemimpin serta penganut pelbagai agama, berteraskan semangat saling menghormati antara satu sama lain. If I understand correctly, jawatan kuasa ini adalah untuk sebagai moderator kepada merealisasikan blueprint ini. Jadi bagi saya, selagi dia kena pada caranya, alhamdulillah, bolehlah, insya-Allah. Ya, so yang penting kita tidak mahu ada salah faham di mana dia menjadi seperti menjadikan agama Islam dengan agama lain tu sama. Jadi itu tidak mungkin lah. This is something that we have to avoid. Islam is Islam. Islam is the most perfect religion, and Islam taking lead in this initiative. Dan at the same time kami memahami agama lain, dan kami memahami adat budaya orang lain. Mudah-mudahan mereka dapat menerima agama Islam macam tu. Jadi di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga menyatakan bahawa memang kita perlu mendekati diri kita dengan orang-orang bukan Islam, malah membawa mereka ke satu meja untuk berbincang, untuk kami memberitahu dan explain, dan sehingga mereka memahami bahawa inilah agama yang terbaik. At the end of the day, they will have to decide whether they want to become a Muslim or they want to get to know more about Muslim, dan semoga mereka mendapat hidayah sepatutnya, insyaAllah. So I really seriously I endorse this kind of blueprint. Saya tak nampak ada mana-mana yang akan kata orang akan menyebabkan agama Islam kita tergugat. Tidak adalah, insyaAllah. Sebenarnya kalau blueprint ni ada pada beberapa tahun yang lalu, saya rasa saya pun akan menyokong. Jadi insyaAllah sama-sama kita menghayati blueprint ini. Pergilah ke website Kementerian Perpaduan Negara dan downloadlah. Saya rasa akan dapat. So this is the blueprint. Alright. In fact, bila sesuatu itu adalah bagus, sesuatu dokumen itu adalah positif, dan sesuatu dokumen itu boleh membawa manfaat kepada orang lain, saya rasa kita patut sokong. Dan dengan punya sikap yang sebenarnya rupa, kita akan maju, kita boleh hidup bersama, dan kita akan lebih harmoni lagi, and Malaysia boleh menjadi sebagai satu sampel ataupun best practice ataupun rujukan daripada negara-negara lain yang masih lagi tak mereka dari segi agama, dari segi keharmonian itu masih tidak begitu mantap, insyaAllah. So terima kasih. Hopefully you will read this blueprint and be open-minded, read it, understand it, and do all you can. Yeah, enjoying the activity, insyaAllah, kalau boleh. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.